Seorang inspektor polis telah membuat satu helah dengan mengatakan seorang wanita ditikam bertubi-tubi oleh seorang lelaki dalam satu kejadian rompakan di Keningau, Sabah. Tetapi segalanya terbongkar apabila siasatan mendapati yang sebenarnya dialah dalang di sebalik kematian wanita itu. Bagaimana jenayahnya terbongkar? Ikuti kisah ini. Seorang wanita dikenali sebagai Kartini Borhan yang juga seorang ibu tunggal mati dibunuh akibat ditikam bertubi-tubi oleh perompak yang memasuki rumahnya, manakala rakan lelakinya pegawai polis berpangkat inspektor yang cuba membantunya turut parah akibat ditikam dalam kejadian di Taman Adika awal pagi 29 September 2011. Pegawai polis berusia 29 tahun berkenaan dikatakan menerima panggilan daripada mangsa meminta bantuan apabila mendapati pintu rumahnya diumpit seorang lelaki tidak dikenali pada kira-kira jam 4.40 pagi. Anggota polis itu kemudian bergegas ke rumah wanita terbabit dan mendapati pintunya terbuka sebelum melihat mangsa sedang bergelut dengan seorang lelaki yang memegang pisau lalu cuba memberi bantuan. Dalam keadaan kelam kabut, suspek nekat menikam anggota polis terbabit di kaki, bahu dan belakang badan menyebabkannya berlumuran darah sebelum menikam wanita terbabit berulang kali sehingga mati. Pegawai polis yang parah itu kemudian mendapatkan bantuan dari Balai Polis Keningau sebelum dikejarkan ke Hospital Keningau untuk mendapatkan rawatan kecemasan. Difahamkan pada hari kejadian, pegawai polis berkenaan menghubungi dua anggotanya di Balai Polis Keningau jam 5 pagi untuk meminta bantuan. Sebaik tiba di tempat kejadian, anggota polis itu mendapati pintu pagar dan rumah berkenaan terbuka, manakala seorang wanita terbaring berlumuran darah di ruang tamu. Anggota berkenaan terus mengangkat wanita terbabit ke dalam kereta lalu menghantarnya ke Hospital Keningau, namun disahkan meninggal dunia. Seorang inspektor polis yang mendakwa ditikam bertubi-tubi ketika cuba menyelamatkan mangsa direman bagi membantu siasatan selepas dipercayai menjadi suspek utama kes berkenaan. Pegawai itu yang belum pulih daripada kecederaan akibat kejadian itu dilihat berjalan menggunakan tongkat diiringi beberapa anggota polis selepas timbalan pendaftar Mahkamah Tinggi Zainal Fisher alias Fisal memerintahkan dia direman 7 hari bagi membantu siasatan pada 13 Oktober 2011. Penahanan pegawai terbabit memang mengejutkan kerana sebelum ini pelbagai pihak mahu pihak berkuasa menyiasat kejadian itu dengan lebih telus selepas wujud pelbagai spekulasi mengenai pembunuhan kejam mangsa. Suspek ditahan jam 11 pagi di Pejabat Bahagian Siasatan Jenayah JSJ, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Keningau sebelum dibawa ke Mahkamah Magistrate bagi mendapatkan perintah tahanan reman. Pegawai terbabit disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan iaitu membunuh dengan niat yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Sementara itu, Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Hamzah Taib mengesahkan penahanan itu dan menyatakan tiada layanan istimewa diberikan walaupun suspek adalah seorang pegawai polis. Pada 16 Oktober 2012, tertuduh Ahmad Rizal Omar 29 tahun yang turut diwakili Peguam Ramsing didakwa membunuh Kartini Borhan 28 tahun pada 29 September 2011 antara jam 4 hingga 5 pagi di sebuah rumah Lot 7 Phase 5 Taman Adika Keningau. Semasa perbicaraan berlangsung, mahkamah dikejutkan dengan satu dakwaan yang mana satu siasatan baru dijalankan berhubung dengan surat daripada kakak tertuduh. Surat terbabit menyatakan seseorang di dalam penjara ada memaklumkan kepada tertuduh bahawa ada seseorang yang mengaku melakukan kesalahan itu tetapi pihak polis tidak dapat mengesannya. Selain itu, pihak pendakwaan juga sedang mendapatkan pakar patologi yang lain bagi memeriksa kesan tikaman di bahagian belakang tertuduh sama ada dilakukannya sendiri atau sebaliknya. Pada 20 Jun 2013, rakan baik mangsa yang merupakan saksi ketujuh pendakwaan memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa mangsa menjalinkan hubungan sulit dengan dua lelaki dalam satu masa. Azriana Sadikin 28 tahun memberi keterangan di hadapan Hakim Chio Soho. Saksi mengatakan mengenali mangsa sejak mereka bekerja bersama sebagai kerani di sebuah syarikat pada 2010 dan sepanjang persahabatan mereka dia tidak pernah memberitahu tentang masa lalunya. Bagaimanapun dia memberi keterangan bahawa mangsa ada memberitahunya siapa kekasihnya. Kartini mempunyai teman lelaki bernama Aheng yang dikenali 3 tahun lalu dan dia mengenali Aheng selepas Kartini membawa dia berjumpa dengannya. Adriana berkata dari apa yang dia dapat mengenang kisah cinta Kartini dan Aheng, hubungan mereka baik, kadang-kadang mereka bergaduh. Mangsa juga memberitahu bahawa Aheng sudah berkahwin dan mempunyai anak.
Dan pada masa yang sama, dia juga keluar dengan Ahmad Rizal. Dia berkata hubungan Kartini dengan Ahmad Rizal juga baik. Mereka selalu keluar bersama dan tertuduh suka bergurau. Azliana juga mengaku bahawa Aheng mempunyai kunci pendua bilik sewa mangsa yang biasa berkunjung ke rumah mangsa untuk minum bersama. Ahmad Rizal juga selalu berkunjung ke situ. Namun mangsa hanya membenarkan Ahmad Rizal datang apabila Azliana ada bersamanya. Namun saksi tidak pasti sama ada Aheng dan tertuduh saling mengenali antara satu sama lain. Bapa mangsa memberitahu dia mengesyaki inspektor polis yang bersama semasa kejadian terlibat di dalam pembunuhan anaknya itu. Hal ini mendorong dia membuat laporan polis berkenaan tertuduh. Borhan Sulaiman, 53 tahun, memberitahu Hakim Mahkamah Tinggi bahawa terdapat beberapa sebab mengapa dia membuat laporan terhadap Ahmad Rizal Omar. Saksi pendakwaan ke-26 itu berkata dia mula berasa curiga kerana ada sesuatu yang tidak kena apabila dia tidak dibenarkan membuat laporan tentang kematian anak perempuannya. Seorang penolong penguasa ASP bernama Lee berkata kepadanya bahawa dia tidak perlu membuat laporan mengenai pembunuhan Kartini, dan apabila dia bertanya mengapa, ASP itu berkata kerana Ahmad Rizal telah membuat laporan berhubung kematian Kartini. Selepas ASP Lee berkata demikian, dia pulang ke rumah tetapi kembali ke Balai Polis Keningau pada keesokan harinya. Tapi dia dibenarkan membuat laporan selepas pegawai polis yang ditemuinya bercakap melalui telefon dengan seseorang kira-kira setengah jam. Selain itu, dia juga meragui Ahmad Rizal kerana dia seorang polis dan dia tahu undang-undang jenayah. Dan jika benar anak perempuannya meminta pertolongan daripadanya, kenapa dia datang dengan tangan kosong dan seorang diri? Ayah mangsa seterusnya berkata jika tidak silap, Ahmad Rizal sedang bertugas pada hari kejadian. Tidak cukup dengan rasa curiga itu, dia dan ahli keluarganya telah mengumpulkan antara lain bil telefon Kartini kerana anaknya itu menggunakan telefon berdaftar. Ahmad Rizal didakwa mengatakan mangsa telah meminta bantuan daripadanya kerana terdapat rompakan di rumahnya di Taman Adika, tetapi itu tidak benar kerana tiada panggilan dibuat oleh Kartini kepadanya ketika itu. Nizah Borhan, adik kepada Kartini telah memberitahunya bahawa dia mempunyai masalah dengan teman lelakinya Inspektor Ahmad Rizal Omar seminggu sebelum kematiannya. Kartini memberitahu Hasnizah bahawa Ahmad Rizal mengambil cuti 2 minggu kerana dia ingin memberitahu ibunya dan berbincang secara bersemuka mengenai perceraian antara dia dan isterinya ketika itu. Masalahnya, Kartini memberitahu bahawa dia berasa teragak-agak bahawa Ahmad Rizal akan menceraikan isterinya itu, dan jika benar Ahmad Rizal akan membuat demikian, dia akan bersetuju untuk menjadi isteri Ahmad Rizal. Bagaimanapun, dia tidak berlaku kerana Ahmad Rizal belum menceraikan isterinya dan Kartini mahu meninggalkannya. Seorang lagi saksi pendakwaan Lee Guang Heng yang juga dikenali sebagai Aheng memberi keterangan bahawa Kartini masih teman wanitanya pada kali terakhir mereka bertemu 3 atau 4 hari sebelum dia meninggal dunia. Pengurus kilang berusia 42 tahun itu berkata dia berkenalan dengan Kartini di sebuah kedai karaoke di Keningau dan masa tahu dia sudah berkahwin. Dia juga mengaku pernah membayar sewa bilik serta memberikan wang setiap bulan. Kebiasaannya dia memberikan RM1,000 sebulan dan kadang-kadang lebih, dan dia mengakui melakukannya dari hati kerana dia adalah kekasihnya. Gasman Saring, penolong pendaftar Pusat Pendaftaran Jenayah di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa kesan tapak kaki Ahmad Rizal adalah sama dengan kesan tapak kaki yang ditemui di tempat kejadian. Gasman memberitahu bahawa dia diminta oleh ASP Taruna Madian untuk menganalisis kesan tapak kaki kanan dan kiri Ahmad Rizal dan 65 gambar tempat kejadian. Daripada analisisnya, beliau mendapati kesan tapak kaki Ahmad Rizal adalah sama dengan kesan tapak kaki yang dikenal pasti daripada 2 gambar utama tempat kejadian. Dia mengenal pasti tapak kaki yang ditunjukkan dalam foto 39 dan 41 adalah sama dengan tapak kaki kiri dan kanan Rizal dengan mencatatkan 12 titik persamaan melalui tanda ciri tapak kaki itu. Hanya 8 titik persamaan diperlukan untuk mengesahkan identiti seseorang apabila membandingkan satu set cetakan. Ia adalah bonus kepadanya apabila menandakan lebih daripada 8 titik dalam analisis jejak kaki tertuduh. Setelah semua saksi pendakwaan dikemukakan, tertuduh dilepaskan dan dibebaskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi pada 22 Julai 2014 tanpa meminta dia membela diri. Bagaimanapun, Mahkamah Persekutuan pada 21 Mac 2018 memerintahnya membela diri susulan rayuan pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi itu. Ahmad Rizal memilih untuk membela diri dengan memberi keterangan bersumpah pada 9 Oktober 2018. Dia juga memanggil seorang ahli patologi forensik Dr. Bopinda Singh sebagai saksi kedua dalam pembelaannya.
Pada 26 Jun 2020, Ahmad Rizal Omar didapati bersalah oleh Hakim Datuk Nur Cahaya Arsyad kerana membunuh Kartini Borhan. Terdahulu, Nur Cahaya dalam menyampaikan keputusan menyatakan bahawa kematian Kartini disahkan oleh Dr. Jessie Hugh, seorang ahli patologi yang melakukan bedah siasat mayat Kartini, dan juga mengesahkan kematian punca daripada luka tikam pada dadanya yang menghala ke bawah. Pendakwaan melalui saksi-saksi mereka mendedahkan hubungan Ahmad Rizal dengan Kartini, di mana akhirnya wanita itu dibunuh oleh tertuduh. Nur Cahaya selanjutnya menyatakan bahawa mahkamah mendapati kesan keseluruhan bukti pendakwaan membawa kepada inferens dan kesimpulan bahawa Ahmad Rizal adalah pelaku jenayah itu. Terdapat kekurangan bukti mengenai pembabitan pihak ketiga yang ditegaskan oleh pembelaan, iaitu perompak yang menikam mangsa sehingga mati di samping mencederakan tertuduh. Ini disahkan oleh pendapat pakar perubatan yang merupakan saksi ke-23. Pendakwaan yang mendapati bahawa kecederaan yang dialami tertuduh telah dilakukannya sendiri. Tiada pihak ketiga terbabit tetapi hanya pergaduhan antara mangsa dan tertuduh yang menyebabkan kematian mangsa. Motif pembunuhan disebabkan oleh hubungan sulit tiga segi antara mangsa tertuduh dan aheng yang berterusan sehingga kematian mangsa. Maka mahkamah membuat keputusan berdasarkan 7 fakta yang berikut. Pertama, tertuduh membuat laporan polis mengatakan kejadian rompakan telah berlaku pada awal pagi kejadian. Namun fakta menunjukkan bahawa tiada apa-apa tanda rompakan berlaku, seperti pintu rumah langsung tiada tanda pecah masuk. Kedua, menyatakan bahawa Kartini ada menghubungi tertuduh pada awal pagi kejadian untuk meminta bantuan, sedangkan secara fakta tiada bukti panggilan daripada bil telefon Kartini dikeluarkan oleh DG bertarikh 1 September hingga 30 September 2011. Ketiga, menurut Dr. Ganisan iaitu Dr. Forensik Kota Kinabalu, menyatakan secara lisan kepada ayah mangsa bahawa Kartini telah meninggal dunia kira-kira 3 jam lebih awal sebelum 5.30 pagi pada 29 September 2011. Ini berarti kejadian bunuh tersebut terjadi sekitar 2.30 pagi dan amat bertentangan dengan laporan Ahmad Rizal Omar dari segi masa kejadian iaitu 4.40 pagi menerima panggilan dan 5.15 pagi menghantar mangsa ke hospital. Keempat, Ahmad Rizal mengaku sebagai ahli keluarga Kartini semasa menghantar Kartini ke hospital, sedangkan mereka langsung tiada kaitan persaudaraan. Kelima, dalam laporan Ahmad Rizal meminta bantuan di Balai Polis Keningau selepas kejadian. Tetapi kenapa tidak ada kereta ambulans ataupun kereta polis menghantar mangsa ke hospital, tetapi hanya membawa Kartini menggunakan kereta persendirian Ahmad Rizal. Keenam, menurut bil DG Kartini pada pukul 10.30 pagi dan 4.47 petang pada 29 September 2011 selepas Kartini telah meninggal dunia, terdapat panggilan keluar dibuat kedua individu dikenali Azizi dan Ahmad Rizal Omar. Bolehkah bahan bukti digunakan kerana pada ketika itu telefon milik mangsa telah berada di Balai Polis Keningau telah diambil oleh pihak polis untuk dijadikan barang bukti pembunuhan. Ketujuh, laporan polis yang dibuat oleh Ahmad Rizal Omar disyaki merupakan suatu penipuan untuk menutup fakta kejadian sebenar. Bahkan Ahmad Rizal tidak ke Balai Polis Keningau untuk membuat laporan polis tersebut kerana dia telah ditahan di ward Hospital Keningau pada pagi itu. Maka dengan semua fakta ini, tertuduh Ahmad Rizal Omar didapati bersalah membunuh Kartini Borhan dan dijatuhi hukuman menurut Seksyen 302 Kanun Kesesaan Gantung sampai mati. Berakhirlah kes ini setelah melalui perbicaraan yang cukup panjang. Tertuduh jelas didapati bersalah atas jenayah yang telah dilakukannya. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya pasti jatuh ke tanah jua. Kita mendoakan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosa Allahyarham Kartini Borhan dan ditempatkannya dalam kalangan orang-orang yang mendapat rahmat di sisinya. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.